Ya, Assalamualaikum semua para penonton dan para pendengar Fitnah Studio. Kita kembali lagi dengan satu lagi segmen ataupun satu lagi kisah yang diminati ramai bersama saya DJ kesayangan anda Fitnah, dan juga kita kembali lagi dengan kisah misteri seram kampung Part 2 yang bertajuk Lembaga Hitam. Untuk video hari ini, sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, saya nak disclaimer awal-awal dahulu. Siapa yang ada penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, I hope you all semua ambil langkah berjaga-jaga, kerana dalam video ini ada pelbagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh memeranjatkan diri anda. Kalau tanpa membuang masa lagi, marilah kita lanjut ke cerita yang pertama. Sebelum itu, marilah kita mulakan dengan bacaan doa. Okey, untuk kisah yang pertama ini, bacaan doa pun selesai sudah dibaca. Dan untuk cerita yang pertama ni, kisah ini terjadi di salah satu tempat, dan benda ini terjadi oleh salah seorang followers aku, tapi dia menghantarkan cerita ini melalui email yang bernama Rizal, yang berasal daripada Kelantan, Pasir Putih. Pasir Putih ke Pasir Mas lah, tak tahulah, aku pun tak ingat sangat. Dia kata, Assalamualaikum Fitness, saya ni Rizal, berusia 33 tahun dan saya berasal daripada Kelantan. Kisah ini terjadi ketika saya ingin pulang dari kerja. Dan sebelum tu dia kata, saya daripada kecil sampailah saya meningkat usia, sampai saya sekarang ataupun 5 tahun yang lepas, saya tak percaya dengan benda-benda makhluk-makhluk halus ni. Saya tak percaya dengan Mr. Poch, kakak cantik, ataupun Kak Ponti, Cik Ponti lah, ataupun makhluk-makhluk lain seperti penanggal. Dia tak percaya. Dia anggap benda tu hanyalah tahyul ataupun cerita-cerita yang mitos yang tak wujud dekat dalam dunia. Dan apabila dia macam tu, dia pernah cakap dengan kawan dia, aku tak percaya dengan benda-benda macam ni. Kalau aku jumpa makhluk tu, aku tumbuk je. Dan pada satu hari, kisah ini terjadi pada tahun 2016. Ketika dia ingin pulang ke kerja, dia telah dekat kampung dia ada 3 rumah kosong. 3 rumah kosong dia tu telah ditinggalkan hampir 15 tahun masuk tahun ini. Dan rumah tu ditinggalkan di atas sebab-sebab pelbagai lah kisah misteri yang tidak dapat diungkai. Dan banyaklah kejadian, ada kalau rumah tu dah kosong, ada penyakit dadah, ada orang buat maksiat dalam tu, dan orang buat macam-macam lah benda yang tak elok yang dilarang agama. Dan pada malam tersebut, ketika dia nak masuk ke tapak perumahan dia mesti melalui 3 rumah yang ditinggalkan hampir 15 tahun tersebut. Apabila dia melepasi rumah pertama, rumah kedua, dan ketika dia ingin melepasi rumah yang ketiga, dia pandang sahaja dekat atas bumbung rumah tersebut, dia ternampak satu sosok lembaga hitam yang tinggi besar sedang berdiri di atas bumbung rumah tersebut. Dan apabila dia tengok macam tu, dia macam, aku tak percaya lah. Dia pun teruskan perjalanan. Apabila dia teruskan perjalanan, tak sampai 1 kilometer, dia ternampak sekali lagi makhluk yang ataupun lembaga hitam yang berdiri di atas bumbung rumah tersebut berada di bahu jalan. Dan dia pun abaikan benda tu macam tu. Dia tekan minyak dan teruskan perjalanan ingin pulang ke rumah. Ketika dia ingin pulang ke rumah, lagi berapa kilometer nak sampai ke rumah dia, tiba-tiba keretanya terhenti di tengah-tengah jalan. Dan pada malam itu, kawasan di situ amatlah sunyi sepi dan hanya adalah bunyi cengkerik sahaja yang berbunyi. Dan dia pun kata, apa masalah kereta aku ni kan? Aku baru kot servis 2 bulan lepas, tak ada apa-apa masalah. Dia pun keluar, dia pun buka bonet depan, dia pun cek, apa ni, air kering ke kan? Bateri masalah ke? Bateri aku dah tukar. Minyak hitam okey. Tiba-tiba dia sedang cek
bonet kereta tu, apa tu, enjin kereta dia, dia terdengar satu bunyi dentuman dekat atas bumbung dia, seperti dum. Dan apabila dengar, dia tengok dekat atas bumbung, tidak ada apa-apa. Dia pun dia macam, aduh, dia tutup, dia masuk dalam kereta dan dia hidupkan enjin kereta tersebut. Dan apabila dia hidupkan enjin kereta tersebut, ketika dia tengah hidupkan, dia terdengar suara misteri, iaitu suara dia berbunyi begini. Engkau nampak aku? Seolah-olah bunyi itulah yang dia dengar. Dan apabila dia toleh di bahagian belakang, di tempat duduk belakang, tidak ada orang. Dan alangkah terperanjatnya apabila dia pusing melihat ke arah depan, dia ternampak lembaga hitam yang tinggi besar sedang berdiri di hadapan kereta beliau. Dia menjadi ketakutan dan tiba-tiba ketakutan menyelubungi diri dia ketika itu. Dan dia hanya mampu baca apa yang dia tahu dan dia cakap, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Memang silap aku cakap besar, aku tak nampak engkau, aku tak percaya engkau. Tapi tolonglah lepaskan aku nak balik rumah, aku baru balik cari rezeki untuk mak bapak aku. Tolonglah, aku minta. Dia pun bacalah segala surah apa yang tahu ataupun ayat-ayat suci Al-Quran. Dan apabila dia buka saja mata dia, makhluk yang berdiri di hadapan kereta dia tersebut telah hilang. Dan dia teruskan perjalanan dia sampai ke rumah. Apabila dia menceritakan kisah ini terjadi pada diri dia, kepada mak dia, daripada ayah dia memarahi dia. Ayah dia pun berkata, itulah kau, ayah dah pesan, kau kena percaya dengan benda-benda macam ni. Kenapa kau tak nak percaya? Kenapa kau degil sangat? Dan mak dia kata, mak pun dah cakap dengan kau, Izal. Mak pun dah cakap, suruh kau percaya, tapi kau tak nak percaya. Kau cakap itulah, kau cakap ini, dah kena batang hidup sendiri kau rasa. Dan dia kata dia kena marah dengan ayah dan ibu dia berbakut-bakut. Lepas tu dia pergi jumpa seorang ustaz. Ustaz kata mungkin ini adalah salah satulah salah dia. Mungkin dia cakap tabur, dia cakap riak, dia riak lah. Dia cakap besar, kalau jumpa benda-benda macam ni dia nak tumbuk lah apalah. Lepas tu dia pun tak ada apa-apa lagi gangguan yang menghantui diri dia sehingga hari ini. Tapi dia still percaya benda tu sehingga ke hari ini. Saya nak tanya anda, para penonton dan para pendengar Fitness Studio, apakah yang anda akan buat berada di dalam situasi Rizal, dan apakah tindakan anda akan lakukan ketika makhluk ataupun lembaga hitam tu sedang berdiri di depan kereta anda? Itulah untuk kisah yang pertama. Itulah nasihat yang kita banyak ambil dalam kisah yang pertama ni. Kita kena percaya dengan makhluk-makhluk halus ataupun makhluk-makhluk jin, sedangkan dia berkongsi alam dengan kita. Dan sebab itulah orang kata, bisikan syaitan sentiasa ditinggal manusia. Ingin melakukan kejahatan selama-lamanya, melupakan kebaikan, melakukan kejahatan. Dan kita percayalah pada yang esa, dan kita orang kata solatlah 5 waktu sehari semalam, dan menyembahlah kepada yang satu. Janganlah kita mengeduakan dia. Sebelum kita lanjut ke cerita yang kedua, saya nak beritahu anda semua, jangan lupa subscribe, like and share, dan hit bell notification. Jangan lupa like video ni. Dan kalau video saya ada kekurangan ataupun ada yang saya tidak perasan ataupun kekurangan di video saya, anda tolong komen di bawah. Saya akan ubah video saya daripada lain kepada yang lain. Mari kita lanjut ke cerita yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua ini, kisah ini terjadi di salah satu kampung di Pahang. Dia suruh saya merahsiakan nama kampung tersebut. Cerita ini dikirimkan melalui IG ataupun Instagram yang bernama Aisyah. Kisah ini terjadi ketika dia dan kawan-kawannya ingin pulang ke rumah ketika balik daripada study. Dia kata, Assalamualaikum, Fitness. Saya Aisyah, berusia 23 tahun pada tahun ini, dan saya berasal daripada Pahang. Ketika itu, kejadian ini menghantui diri saya ketika saya ingin pulang ke rumah ketika saya habis
study pada malam tersebut bersama dengan rakan-rakan. Dekat kampung saya ni, semua orang dekat kampung tu mesti tahu, ataupun penduduk kampung tu mesti tahu, dekat dalam kampung saya ni ada salah satu orang kata apa ni, tukang ubat ataupun tukang kata apa ni, tukang ubat lah, tukang ubat yang kata daripada segi fizikal kita, kalau orang panggil doktor, apa ni, perawat kan, dia perawat dan juga bomoh lah, orang panggil bomoh. Dia ni suka buat orang tau, dia suka buat orang, dia suka dia ni boleh ubatkan orang, dia ni boleh buat orang, dia boleh ubatkan orang daripada terkena sihir, dan dia boleh buat sihir orang tu balik. Dan pada satu, dan kita dikabarkan tukang perubatan ni telah pun meninggal dunia, dan rumah dia tu kosong selama hampir 6 tahun, dan lebih daripada masuk tahun ni dah habis orang kata 8 tahun lah dia tinggalkan rumah tersebut. Setiap kali kami ingin keluar ataupun masuk ke perumahan kami mesti akan lalu jalan tu. Jalan tu je paling dekat. Kalau ikut jalan depan, dia jauh. Kita orang kena pusing satu taman tu baru balik rumah. Kita orang kena. Dan pada malam tersebut, saya dengan 3 orang kawan saya lalu kat depan rumah tu. Dan kami borak-borak, tanya, kau macam mana tadi study kan? Macam mana kau dapat lah? Mat, kau target berapa kan? Sains kau target. Tiba-tiba kami perubatan yang tukang ubat ni perempuan. Tiba-tiba kami ditegur oleh satu makcik yang berpakaian baju apa berkain batik dan juga berbaju putih. Perempuan lah dengan rambutnya yang putih. Dia menegur kita orang. Dia kata, nak. Lepas tu kami pun macam, lepas tu kawan saya, tolong lah, jom. Dan bila dia kata, ya makcik. Dan aku bagi nama samaran lah, nama tukang ubat ni dia tak bagi kan, aku bagi nama samaran. Tumpang tanya, rumah makcik Rosnah kat mana? Oh, rumah makcik Rosnah depan tu je. Dekat depan tu je makcik. Tapi makcik dia dah meninggal. Dia dah meninggal lah. Masuk bulan ni dah 6 tahun dia meninggal. 6 tahun? Dia dah meninggal lah. Dia tak ada anak. Makcik nak pergi rumah dia ke? Dia dah lama meninggal. Dah lama dah meninggal. Tiba-tiba kawan dia yang nombor 3 ni rasa macam pelik. Kenapa makcik ni tiba-tiba tanya macam ni? Dan dia kata, waktu dia kecil-kecil dulu, dia pernah pergi rumah tukang ubat ni. Dia pernah tengoklah cara percakapan dia kan, dia punya pakaian. Bila dia tengok perempuan ni, seolah-olah sama seperti arwah. Lepas tu dia tepuk kawan dia nombor 2. Weh. Lepas tu kawan dia kata, asal? Lepas tu dia pergi bisik kat telinga. Macam balik. Ini bukan orang. Lepas tu kawan dia macam, bila tengok dia pakai kain batik, tapi kain batik dia tu labuh ke bawah sampai kena tanah lah. Macam tiba-tiba kawan dia ni buka flash handphone, dia buka terang-terang, rupanya yang dia sedang bercakap tu itulah arwah makcik Rosnah. Itu bukan nama sebenar, nama samaran, yang sedang berdiri di depan rumahnya di tepi simpang. Kami semua bila terlihat saja wajah makcik ni, seolah-olah wajah makcik arwah Rosnah, kami terus tinggalkan dia, cabut balik rumah, dan kami menceritakan hal ini kepada mak kita orang dan kawan-kawan saya pun semua. Pada malam tu rasa seram sejuk, dan keesokan harinya kami demam selama 14 hari. Badan kami rasa sejuk. Bila letak termometer apa semua, cek suhu badan, tinggi sangat. Dan sampai orang kata pergi doktor pun tak jalan, makan ubat apa semua. Tapi tu kita bawa ke jumpa perubatan Islam. Dia kata anak kamu 3 ni ataupun kawan-kawan dia lah semua pergi, kena ketegur. Benda tu tegur. Orang kata dia saja nak bergurau apa semua. 14 hari dah habis. 14 hari tu diorang okey semua. Diorang takkan lalu lagi tempat tu. Dan rumah tu pun rupanya penduduk kampung kata tukang perawat ni pun ada membela. Dia membela HR ataupun
Human Resort. HR tu korang pandai-pandai lah cari. Aku tak boleh sebut nama dia, nanti dia datang. HR, dia benda ni boleh menyerupai tuan. Contoh kalau aku pergi kebun, orang akan nampak aku kat rumah. Itulah untuk kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua ni, janganlah sesekali kita menduakan dia. Janganlah sesekali kita ambil kalau kita ada saka kepada turun-temurun ke apa ke, kita cuba buang. Kita jangan orang kata ambil benda tu. Memang orang kata kalau orang bela saka ni memang susah nak mati, betul. Dan kalau orang yang bela HR tu, dia mati kena buka atap, dia kena tengok pintu langit. Barulah dia boleh meninggal. Kalau tak, dia akan terseksa buat selama-lamanya. Dan itulah untuk dua kisah pada malam ini untuk misteri seram kampung. Saya harap anda semua terhibur dengan kisah saya, dan jangan lupa komen apa kekurangan dalam video ini, dan kita jumpa pada minggu depan. Sebelum kita menutup tirai ataupun segmen misteri seram kampung ini, saya ingin nasihatkan. Sekarang ni kes konvik kejap turun kejap naik. Jangan lupa pakai mask, sentiasa menjaga penjarakan fizikal, social distancing, dan sentiasa membasuh tangan dengan hand sanitizer, dan jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa pada minggu depan di setiap hari Khamis, malam Jumaat di YouTube Fitnah Studio ICU and ICU. See you for the next video.